Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bila perempuan mengandung, dia tidak ada dah mari kotor. Kalau ada darah, itu darah lain. Darah kau dia dah anak tak keluar lagi. Kalau anak tu sudah keluar, sama ada sempurna kejadiannya memang lahir biasalah, tu darah nifas, ataupun gugur setelah cukup sifat dia, ataupun belum cukup sudah nampak sikit-sikit, sudah ada dah berupa tu, itu nifas. Kalau sebelum tu keluar darah, 3 je ada, istihadah. Mereka kata istihadah. Bila keluar darah istihadah ni sebagai alamat kepada sesuatu penyakit, alamat kepada sesuatu penyakit. Tuan diri tu dia kena ambil berat lah. Jangan tengok darah tu awak tak tahu gitu, tak boleh. Sebab boleh jadi dia nak gugur ke apa ke, boleh jadi. Ada tempat buat main-main, boleh jadi cacat ke anak ke, boleh jadi. Apa yang patut dia buat pada ketika itu? Dengan sebab itu, elok sekali dia pergi mendapat nasihat doktor, ahli. Apa dia sepatutnya kalau lagu ni, itu yang sepatutnya. Dia tak ada, bukan masalah ni. Yang ni pada masa tu semaya, puasa dan sebagainya, tak perlu qada ke apa dah. Jadi tadi dia kata semaya tapi kena qada juga nanti semula. Macam-macam lah pendapat. Tapi pendapat kebanyakan kata tak kena qada. Dia boleh tidur dengan suami dia, boleh bersetubuh dengan suami dia, sebab kalau ada darah pun bukan darah haid. Ketika darah istihadah bolehlah, kecuali kalau doktor kata tak boleh bersetubuh, sebab boleh membahayakan kandungan, itu cerita lain. Kok mana-mana pun daripada darah itulah kita boleh tahu dia sihat atau tidak sihat. Bila pergi jumpa doktor, doktor kata tak boleh ni, tak boleh bersetubuh misalnya, maka boleh tahu tu. Jadi panduan tu, darah tu ada makna, darah istihadah pada ketika tu ada makna. Nak kata darah haid, tidak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia berpandukan haid tu, keluar haid. Kalau keluar haid, maka perempuan itu bersih. Kita boleh tahu bersih ke tidak rahim dia dengan keluar haid, dengan beberapa kali. Sekali pun tak apa dah. Kalau beberapa kali itu lagilah, rahim dia tu bersih ke tidak, ada kandungan ke tidak. Dia jadi tanda mari kotor, jadi tanda kepada bersih ke tidak. Kalau ketika mengandung tu duduk hari semacam, jadi tanda apa? Tak ada tanda. Tu. Dengan sebab itu kalau kita tengok misalnya, ini pendapat jumhur dalam kitab ni. Ni kitab Syarah Bukhari lah ni, Umdatul Qari Aini Syarah Bukhari. Apa dia sebut di sini? Ni apa dalil orang yang mengatakan ketika mengandung tu darah yang keluar tu bukan darah haid. Ni dalil dia. Antara dalil dia banyak sini. Antaranya ialah hadis Salim daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar. Iaitu Ibnu Umar dia cerai isteri dia pada ketika isteri dia mari kotor. Cerita je. Umar pun tanyalah Nabi SAW. Ni kita terjemah selalulah. Tanya Nabi SAW. Nabi SAW kata rajak semula. Tak boleh pada ketika mari kotor tu cerak, rajak semula. Lepas tu bila rajak tu tahan lah, mana dia duduk sekali lah dengan isteri tu, tetapi sampai dia suci. Sampai dia suci, lepas tu dia mari kotor pula, lepas tu dia suci pula. Lepas pada tu bila dia suci pula tu, kalau dia nak terus pegang dalam suci tu, dia nak terus jadikan sebagai isteri dia lah, boleh. Kalau tak apa, masa tu lah kalau nak cerah. Yang ni setelah jelas kandungan dia tu bersih, setelah 2 kali mari kotor, dia tidak bersetubuh dah lepas pada tu. Lepas pada hak tadi tidak bersetubuh. Mari 2 kali mari kotor. Lepas tu kalau nak cerah apa cerah lah. Yang ni pada ketika suci, bukan ketika kotor. Cerah tak sah kau kalau cerah ketika mari kotor? Sah. Cerah tu sah. Cuma orang panggil talak bid'i, bukan talak sunni.
Solat sunninya, solat sunnah, mengikut sunnahnya ketika suci. Dan sebelum itu tidak disentuh. Barulah sedih. Barulah boleh tahu ini kadang mengandung ke tidak ke. Barulah senang. Tak apalah. Sebelum menyentuh perempuan itu, itulah iddah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh orang tu cerai isteri dia. Kalau tak cerai pada ketika itulah yang dimaksudkan iddah dalam ayat yang lain disebut tu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, hadis Abu Sa'id, berhubung dengan wanita-wanita tawanan Autas, perang Autas. Nabi SAW kata tidak boleh diwati, yakni disetubuhi perempuan yang hamil, perempuan yang mengandung. Hak jadi hamba saya tu kamu tak boleh wati, kamu tak boleh setubuhi sampai dia melahirkan anak. Kalau dia mengandung tak boleh. Walaupun jadi hamba sahaya, kalau mengikut Islamnya bolehlah. Bila jadi hamba bahagia dia, masuk dalam bahagia dia, bolehlah. Tapi kalau orang mengandung, ni sampai dia melahirkan anak. Dan kalau hak tidak mengandung, hail dia panggil. Kalau hak mengandung, hamil. Kalau hak tidak mengandung, hail. Kalau hak hail, tak boleh juga tubuhi dia, kecuali selepas dia istibra'. Istibra' ni memastikan kesucian rahim dia dengan keluar haid selepas tu. Dulu barulah boleh digauli oleh seseorang sebagai isteri dia lah. Bukan isteri pun, sebagai hamba sahaya dia, tapi nak buat support isteri tu boleh lah. Boleh. Tapi sebelum pada tu tak boleh. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Antaranya hadis Ruwaifi' bin Thabit. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yasqiya bima'ihi zar'a ghairihi wa la yaqa'a ala amatin hatta tahidha aw yatabayyana hamluha. Jelas, tidak halal kepada seseorang menyirami tanaman orang dengan airnya. Menyirami tanaman orang dengan airnya, dengan air dia. Tanaman orang lain dengan air dia, yakni anak orang ada dalam peluk tu, dia pergi setubuhi. Hak tu tak boleh. Tapi kalau dia sendiri tak apa mengandung pun, macam mana? Bukan kata tak boleh mengandung ni, ustaz kata tak boleh bersetubuh dengan ini. Tak, ini kalau hak orang lain. Lepas tu hak orang lain mana boleh, dia bini orang. Bukan masalah bini, ini masalah hamba sahaya. Hamba sahaya boleh jadi dia sudah mengandung ketika ditawai tu. Ketika ditawai tu dia mengandung. Nabi tak bui. Walaupun sudah jadi milik seseorang tu sebagai hamba sahaya, tak bui. Dan seseorang tidak boleh menyetubuhi seseorang hamba selagi dia tidak mari haid. Kena tunggu dulu. Ataupun jelas kandungan, dia sudah mengandung. Hak sudah mengandung pun tak boleh sayang kat dia, melahirkan anak tu lah, sebab tak adil. Kalau tidak mengandung, dia mari haid. Pastikan dia tu tidak mengandung. Tanda mari kotor tu tanda dia tidak mengandung lah. Kalau sudah mengandung, mana tidak mari kotor. Kalau tidak, jadi tanda apa aja. Tak apalah. Dia kata rawahu Ahmad, Nabi SAW mengira ada haid sebagai tanda kepada bara'ah rahim, yakni sucinya rahim perempuan itu daripada kandungan. Kalau kedua-duanya boleh berhimpun, yakni mengandung pun boleh, keluar darah haid pun boleh, lam yakun dalilan ala intifai. Tak ada jadi dalil lah. Bila tak ada mari darah tu, mengandung, jangan mengandung, tak ada jadi dalil lah. Kalau kedua-duanya boleh berkumpul, itulah dalil bagi orang yang mengatakan perempuan mengandung tidak mari kotor. Adapun hadis-hadis asar yang lain pula menyebutkan, antaranya yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, innallaha ta'ala rafa'al haid 'anil hublah wa ja'ala ad-dam rizqan lil walad mimma tafidul arham. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala mengangkat haid daripada perempuan yang mengandung. Orang mengandung tak ada, Tuhan angkat haid. Angkat haid tu mana dalam kejadian dia lah, sunnatullah ya, begitu. Dan dia menjadikan darah tu sebagai rezeki kepada anak.
Bukan darah supaya hak tu ambil luar ni. Darah proses dalam perut ibu yang sesuai dengan dia tu lah.